Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekarang ni kita syair yang ke-80 80 pula. 38. Syair yang ke-38. Ini sambungan daripada syair yang ke-37, iaitu 37 dia kata apabila kami telah meninggalkan perkampungan, kemudian kami keluar merentasi rumah-rumah, akhirnya kami sampai di tanah yang rendah yang dikelilingi oleh bukit-bukit pasir kan. Tiba-tiba hasartu bifauda ra'siha. So hasartu, aku menarik. Orang putih panggil I drew kan. Aku menarik bifuada, fauda. Fauda ni asalnya bahagian kepala lah, temple ni sini. Tapi yang dimaksudkan rambut kekasih dia, Hunaiza. Sebab tu dia kata two side of locks, rambut of her head. Head sini maksud temple lah. Fauda dua bahagian kepala, dia pegangkan dua rambut, bahagian rambut dia, rambut kepala dia. Fatamayalat, lalu bila fatamayalat alayya, lalu kekasih dia itu condong kepada aku. Lalu dia condong kepada aku. Dalam keadaan pinggang dia ramping. Hadim al-kashfi, rampingnya pinggang dia. So, dalam keadaan keluarnya bau harum. Rayal mukhalkhal. Rayal mukhalkhal, kaki dia penuh. Syair ni dah ada tak? Kaki dia penuh. Maknanya kaki dia tu berisi. Pinggang ramping, kaki ada isi. Kita kata kaki apa? Betih. Mukhalkhal tu bahagian kaki dan bahagian tempat pakai apa? Gelang. Hasartu, daripada hasartu artinya jazabtu. Tariklah jazaba yajzibu. Jazabtu. Sana yasni. Samalah makna tarik. Sana itu. Menarik. Sana itu memalingkan. Fauda kan. Faudun. Faudun. Jamak dia afwad. Afwadun. Ini asalnya makna temple Temple. Temple sebagian. Tapi yang dimaksudkan sini ialah Zu'abiyah. Zu'abiyataha. Zu'abun.
Zu'abatun. Zu'abah. Rambut lah. Rambut yang apa? Yang berjuntai, rambut yang berkeluk. Macam jambu apa semua tadi. Berkerinting, berjambul, berjuntai, semua pakai zu'abah. So maksud dia bahagian sisi kepala dia. Nibai ra'siha. Ni mana dua lah kan? Fauda. So faudani. Faudaini. Idhafah jadi fauda. Faudai. Hilang nun. Dalam kitab yang lain, dalam manuskrip yang lain dia kata madadtu. Tariklah madadtu kan. Madadtu aku tarik bi wusni. Wusni. Wusnun ranting. Wusnun. Bi wusni. Wusnai lah kan. Dua ranting ni. Wusnai. Daumah sejenis pokok. Daumatin. Madatu bi ghusni daumatin. Fayakunul makna ala isti'arah. So kalau kita pakai yang ni makna isti'arah lah. Mana dia majazi lah. Kalau yang ni zahir lah kan. Kerana dia kata fayakunul makna ala isti'arati. Ala isti'arati. Tahu saya isti'arah tu mana? Tashbih lah. Tashbih. Lianna daumah ya syajarah. Syajarah tu. Pokok macam pokok jenis-jenis pokok kurma juga lah. Mana dia punya jenis pokok kurma. Macam kapur sawit pun jenis pokok kurma kan. Palm dia panggil kan. Jenis-jenis palm lah. Dia tak nak hurai dah ni Fatamayal ni. Dah ada dah kali kan. Fatamayalat. Tamayala ya tamayalu. Tamayulan. Nombor pun ni 6 tak? Tafa'ala. Adalah makna saling juga. Mana aku condong pada dia pun condong pada aku. Fatamayalat alayya. Macam mana kitab fiqh dia panggil nakah tu daripada tanah kahatil asjar. Tanah kahatil asjar. Tanah kahatil asjar idza dhamma ba'dhuhum ba'd. Apabila masing-masing bertemu pendebungaan lah. Masa dia bahas perkataan nikah tu. So, nikah tu dia bagilah contoh-contoh tanah kahatil asjar pun juga digunakan oleh orang Arab. Sama-sama mau.
Mana nikah lah. Pokok pun nikah juga. Kash. Kashhun kan? Kash. Jamak dia kusyuh. Kusyuhun. Kusyuh. Kusyuhun. So kusyuh bahagian pinggang. Bahagian pinggang. Itu huwa ma baina manqata'il adla ila al-warak. Ila al-warak. Ma bainal munqati', tempat bersambung ataupun terputusnya tulang rusuk. Adla, tulang rusuk, sehingga ke warak. Warak ni pinggang itulah, bahagian pinggang lah. Waist. Warak pun dibaca, wirq pun dibaca. Warakun, warkun, wirkun, warikun. Hip. Ini bagi pinggang tak? Haji? Hip. Ya. Wa arabi bil kash. Tapi dalam syair ni yang dimaksudkan, dia sebut satu aja. Sedangkan dia pegang apa? Pegang dua pinggang. Yang rampingnya dua pinggangnya tu. So wa arada bil kash ialah kashhaini lah katanya. Macam orang Arab kata kahaltu. Aku sapu surma kan. Tak surma. Celak. Surma ni bahasa apa? Aini. So aku sapu celak ataupun aku masukkan celak pada mataku. Ni satu mata kan? Aini. Maksud dia dua mata. Maksud dia turi tu. Sini kahalta dia. Bolehlah kahalta. Kahaltu aini. Turidu kamu maksudkan ainayya. Jadi hadimal kashhi artinya dhamiratahu. Hadimal kash, ramping pinggang artinya dhamirah al-kash. Dhamirah ni ramping lah. Kita dua-dua tak tahu tak? Hadim tak tahu, dhamirah pun tak tahu. Dia expect kalau tak tahu hadim, dhamirah tahulah. Di mana ramping juga. Sebab apa dhamirah ni biasanya diguna pada unta. Dhamirah. Unta kalau perut dia ramping, perut dia kepeh, dia panggil dhamirah. Baik, sekarang ni dia tak guna ta ya. Sedangkan sekarang ni merujuk kepada Hunaizah. Hunaizah tu perempuan kan? Ni sirah fa'ilun.
So mu'annas dia fa'ilatun. Tapi kenapa dia tak guna hadimah? Walam yakun, syair tidak kata hadimatal kashi. Pasal apa? Sebab dia kata sirah fa'ilun kadang tu macam jarihun kan? Macam jarihun. So, rajulun jarihun, imra'atun jarihun juga. Rajulun jarihun, imra'atun tercedera kan? Imra'atun jarihun. Dia pakai untuk mu'annas dan muzakkar. Kerana sirah fa'ilun dia kata, kalau dia bermakna maf'ulun. So sini jarihun bermakna majruhun. Bermakna majruhun. Kalau dia bermakna maf'ulun, maka sirah dia tu boleh digunakan untuk muzakkar dan mu'annas. Yastawi, sama muzakkar dengan mu'annas pada sirah tersebut. Fihi. Dalam Jami'ul Durus Arabiah kan, dia kata apakah isim-isim sirah-sirah yang sama mu'annas muzakkar. Antaranya mif'alun, mif'alun, mif'ilun. Ini pun kalau bermakna fa'ilun. Kalau fa'ulun bermakna fa'ilun. Dan yang kita tadi, termasuk kita tadi, fa'ilun bermakna fa'ilun. Termasuk juga fa'ilun bermakna maf'ulun. Ini pun in case dia kata, in case yang kita maksudkan sifat. Dan ada mausuf. Kan kita sebut imra'atun tadi. Imra'atun jarihun. Mana hadim tadi refer kepada imra'ah tadi kan. Mana mausuf tu ada. Tapi kalau kita sebut separately, tak refer kepada mausuf, so dia kena wajib masuk lah. Mu'annas, muzakkar. So lam talhaqhu fil aksal aghlab. Mana tidak dimasuki oleh ta. Biasanya lah. Seperti imra'atin, jarihin. Jarang-jarang lah. Aghlabnya tak masuk. Walaupun ada, kilah sangat ada. Tapi kalau dia digunakan bukan makna wasfi, dia makna isim. Makna isim. Mereka tahu orang yang tercedera tu sudah kita dah bubuh. Orang yang tercedera, makna dia jarihah. Orang. Bukan sifat kan. Masa tu kena bubuh ta lah. Macam zabihah. Binatang tu sendiri kan. Binatang tu binatang yang sembelihan. Semua zabihah. Masukkan ta. Ataupun kalau kita tak tahu dia tu muzakkar ke tengok tu orang yang benda yang tercedera kan. Kita tak tahu dia mu'annas ke muzakkar. Dia kata masuk mu'annas. Ra'aitu jarihah. In lam yu'lam al-mausuf. Muzakkar ke mu'annas. Ra'aitu jarihah. Kalau tahu dah tak boleh lah. Kalau dah tahu dah imra'atan kena ada jarihan lah kan. Sebab ada mausuf sini kan. Sebut mausuf. Terbalik kan. So, ra'aitu jarihan. Aku tengok satu orang yang tercedera kan. Ra'aitu jarihan mulqatan yang telah dilemparkan di jalan. Orang tercedera. So tak disebutlah perempuan ke lelaki kan. So kita sebut jarihan. Jarihan ni maksudnya lelaki lah ni kan. Sebab ni refer pada perempuan kan. Dan dia kata wa kadzalika wa in istimala sifat lahiqat ta kadzabiha. Wa nakuni saburan alal masaib hamulan lin nawaib.
Ini kenapa tak masuk lah? Untuk jarihah tak? Ha. Ni saburah. Typing error. Ini contoh kepada amma iza ulima fala kan? Mana tidak dimasukkan ni. Kalau diketahui. Betul lah. Kalau diketahui tak dimasukkan ta lah. Walaupun ini dah diketahui lah ini diketahui lah laki ke perempuan, mulqah mana perempuan lah. Mulqatan. Mana mausuh dia tu perempuan lah. Ra'aitu imra'atan jarihan mulqaqatan. Sebab dia bubuh kata sifat ta tu artinya jarihah tu daripada perempuan lah. Ni perempuan kan, kuni kan. Yang perempuan. Saburan. Okey. Raya. Mana dia? Mal'a. Mal'a ke? Mal'a. Penuh. Mal'a artinya penuh. Ni mu'annas ni, mu'annas. Mim. Kalau muzakkar dia mal'anun. So, mal'anun mu'annas dia mal'a. Mana ghalizah? Ghalizatun. Ghalizah mana tebal lah. Daghmah pun mana besar ni. Daghmatun. Ghalizah ni kasar sikit. Kasar. Dan berisi. Daghmah. Tebal. Besar. Dan raya juga digunakan untuk mana? Raihah. Bauan. Angin. Bau lah kan? Bau wangian. So, raya ar-raihah. Bau. Ataupun wangian. Rakam sebelah dah ada. Syair rakam sebelah kita dah ada. Raya. Mukhalkhal. Rayang kalamfuli tu kan. Ingat? Sebelah. Raya kalamfuli. Bau macam bunga cekih tu. Betul tak? Mukhalkhal. Mukhalkhal. Tempat khalkhal. Ni dah ada ni sebelum ni. Maudi'u. Tempat khalkhal. Khalkhal ni gelang lah. Gelang. Gelang kaki ya. Minasak. Khal. Khalkhal. Tengok. Khalkhal. Khalkhal. Tak ada mana ke? Sama dengan khalkhal saja ni.
Ni ankle ring, gelang kaki. Faqad abbara an kasratil lahmi saqaini wa imtila'iha birray. So penyair telah mentakbirkan, mengekspresikan banyaknya daging kasratil lahmi pada dua kaki dia, saqaini ni, dan juga penuhnya daging dia, wamtila'iha ni, dia ekspresi dengan perkataan rai. Rai. Mana? Satu je. Wal Arab tastahsinu minal mar'ah diqqatan khasri kan? Pinggan tak? Pinggan ramping dia puji. Semua orang puji belakang lah kan. Tak bukan Arab saja. Zaman-zaman dulu kan dia ikat dengan tu je. Nak suruh ramping. Dengan tali apa? Bekung. Middle of the khasr. Pinggang lah. Diqqah. Halus diqqata tastahsinu menganggap cantik. So orang Arab menganggap cantik perempuan yang pinggangnya ramping dan kakinya, betisnya apa? Abalah. So, abalah makna tebal, berisi lah ya. Berisi. Abalatan saqaini. Anda ingat dulu rumah lah kan? Ada tali panjang gitu. Macam tali pinggang tu dia tebal panjang. Tengok mak anak belik perut dia. Bekung. So ramping. Buat temaga pula. So wal makna lamma kharajna minal apa ni? Hillah. Apabila kami telah keluar daripada penempatan min hillati, dan kami rasa bebas ataupun selamat, wa aminna ar-ruqaba, daripada orang-orang yang jaga, aku pun tarik rambut dia. Jazabtu bataiha. Aku tarik rambut dia kepada kepangkuanku, ilayya. Lepas tu dia pun turut aja. Fatawa'atni. Turut saja sebagaimana yang aku nak. Fima aradtu minha. Kemudian dia condonglah kepada aku. Wa malat alayya, menyahut panggilanku. Mulabbiyatan. Talabati. Panggilan aku kepada dia. Minha. Panggilan aku kepada dia. Fi hali dumur. Dalam keadaan, kalau kita tengok pinggang dia tu ramping je lah. Dumuri. Rampingnya pinggang dia. Kashfiha. Dan kaki dia tu pun berisi. Fi hali
imtilai wa imtilai saqaiha. Penuh dia kata kaki dia tu, tengok ada daging dia. Billahmi. Cukup makan. Billahmi. Okey, yang i'rab tu senang lah kan? Hasartu fi'il fa'il. Ba jar majrur kan? Ba jar, fauda majrur. Di same time dia tu mudhaf. Ra'siha mudhafu ilaih. Muta'alliq dengan hasartu. Hasartu kerana fa ni urut atah kepada hasartu kan? So hasartu tama pukawa pun tak apa, wa tamayaltu. Kalau fa ni maknanya lebih tertib sikit kan? Kemudian fatamayalat alayya. Ini fi'il dengan fa'il. Ta alamat ta'nis. Alayya jar majrur muta'alliq dengan tamayalat. Hadima mudhaf, kashi mudhaf ilaih. So hadima hal kepada tamayalat. Dhamir yang dalam ni. Ni hal yang pertama. Ni hal yang kedua. So habislah dia punya ni, i'rab dia. So hasartu fi'il dengan fa'il kan? Fi'ilun wa fa'ilun. Fi'il dengan fa'il jadi jumlah jawab lamma kan? Sebelum ni ada lamma kan? Lamma bila aku merentasi ya. Falamma ajazna kan? Bila kami kami melampaui, melintasi, melepasi kawasan penempatan, kami pun sampai di kawasan ini sekian, maka aku ada peluang untuk tarik dia kan? Hasartu bi fuadi. So ini adalah jawab kepada lamma lah. Jawab kepada lamma. So dia kata jawabul lamma. Fil baiti sabiq. Pada sa'i yang sebelum ni. Sabiki. So jawab lamma, jawab syarat dia mesti ayat kan? So la mahalla laha minal i'rab. La mahalla minal i'rab. Fauda bi fauda ni jar ni majrur. Ini kepunyaan hasartu lah kan? Muta'alliqah ni bil fi'il qablahuma. Tanda jar dia sepatutnya ada nun sini kan? Bi faudaini. So tanda jar dia faudaini tanda jar dia ialah ya. Al-ya'u. Wa alamatu jarri ialah al-ya'. Ya ni ganti kepada kasrah. So, maknanya kalau singular jadi bi faudi. Bi faudi. Ganti ya. Niabatan anil kasrah kerana dia musanna Kemudian nun dia tu dihazafkan. Wa huzifati nunu kerana berlakunya idhafah. Jadi idhafati dan fauda sekali lagi ialah mudhafun, ra'siha ialah mudhafu ilaih. So ha ni pun mudhafu ilaih kan? Dhamir muttasil ni kan? Fi mahalli jar. Dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin disebabkan oleh idhafah. So fa kemudian fatamayalat. Fa tu fa huruf ataf, harfu atfin. Tamayalat fi'il madhi kan? Fi'ilun madin. Ta ni ta ta'nis.
Ta tu ta'nis. Ta wa ta'u li ta'nisi. Fa'il dia dhamir mustatir lah dalam tu. Hiya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Takdiruhu hiya. Yang kembali kepada orang yang kita bercakap mengenai dia, yang ganti nama diri yang ketiga. Ya'udu ila man yatahaddasu anhu. Man yutahaddasu anha. Yutahaddasu anha. Wa kemudian tamayalat sudah ada fi'il fa'il, so dia jumlah lah. Jumlah fi'liyah. Dan jumlah tu ma'tuf lah kan? Sebab dia sebelum dia tu ada huruf ataf, kita panggil jumlah ma'tuf. Ma'tufah. Ini ma'tuf kepada hasartu. Ala jumlati hasartu. So jumlah hasartu pun tak ada i'rab. Kerana dia jawab kepada lamma. Yang ni pun sama. La mahalla laha minal i'rabi misluhu. Misluha. Alayya jaru wa majrurun muta'alliqani bil fi'li qablahuma hadim. Hadima ni kan? So hadima hal. Hal kepada min fa'ili tamayalat. Maknanya kepada hiya. Dan at same time dia tu mudhaf, wa huwa mudhafun, dan kash mudhafu ilaih, wal kashi mudhafu ilaih. Ni jenis idhafah isim maf'ul kepada naib fa'il dia. Sebab tadi kan kita kata hadim tadi kan, fa'ilun dengan makna maf'ulun. So maf'ulun naib fa'il lah. Kalau ada dhamir dalam ni, dhamir akan jadi naib fa'il. Sebab tu dia kata dia diidhafahkan kepada naib fa'il. Maknanya kalau tak sebut dhamir artinya, kalau sebut isim zahir, artinya isim zahir itulah dia naib fa'il dia. So sini dia diidhafahkan kepada naib fa'il dia. So kash tu jadi naib fa'il dia lah. So kash ni jadi naib fa'il min idhafati ismil maf'uli kepada naib fa'il dia. Di naibi fa'ilihi. Raya halun. Yang kedua, saniyatun. Hal kepada fa'il kan? Min fa'ili tamayalat. Dan hal mansub lah. Hukum hal mansubun. Cuma tanda nasab dia, wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Atas alif ni alal alifi tak boleh ditunjukkan uzur li ta'azzuri. Dan status dia raya mudhaf. Mudhafun mukhalkhal. Mukhalkhali mudhafu ilaih. Al-mukhalkhali mudhafun ilaihi. Yang ni idhafatus sifat musyabbahah. Sifatil musyabbahati. So wazan fa'ilun termasuk sifat musyabbah. So raya ni daripada wazan ni lah. Cuma bila diidghamkan jadi
Raya. So idhafatis sifat al-musyabbahah kepada fa'il dia. So ni hakikat dia, fa'il dia lah ni. Mana? Ni hakikat fa'il dia. Macam hasanul wajhi kan. Ni sifat musyabbah lah kan. Ni fa'il dia lah. Maknanya kalau tukar kepada fi'il jadi hasuna al-wajhu. Wajah itu cantik. Telah menjadi cantiklah wajah. Habis. Ni semua lafaz-lafaz yang dah ada syair-syair sebelumnya. Tadawwa'a, nasi, musabah, raya, karamfuli, semua dah ada. So hari ni boleh sampai 40 . 40 separuh . Nak separuh lagi nak habis. Umur Qais. Pakai kitab baru lah pula. Betul. Mana tak tahu lagi. So bila aku tarik dia, tarik kepala dia, tarik rambut dia, dia pun mari mendakapi aku. Izal tafatat nahwi. Kemudian dia kata bila dia berpaling ke arah aku, izal tafatat nahwi, bila dia berpaling ke arah aku, maka terkeluarlah tadawwa'a, terkeluarlah rihuha, wangian daripada dia. Wangian maksudnya angin kan, keluarlah anginnya, bukan keluar kentut ni, keluar wangian daripada tubuh dia. Seumpama dia kata angin tu wangian ataupun angin yang sepoi tu seperti nasi mas-sabah, seperti angin yang sepoi-sepoi. Nasim tu angin sepoi . Sabah ni dia ada angin musim-musim apa tu, angin utara, selatan apa tu, sabah. Hari tu kita sebut dah hari sabah kan. Ini sabah, angin timur, east wind. Tapi ada makna ni, ada makna breeze sikit, spoi-spoi sikit. Verna apa je? Verna. Klasik sikit lah. Ni? Batu. Oh ya, sapphire. Sapphire. Bukan pematu ni, dia ada mengait dengan breeze juga ni kan. Kamu Inggeris tak ada dengan saya. Sini. Biarlah sudah faham dah kita tu. Ja'at, dan dia datang kepadaku dalam keadaan dengan membawa bauan al-karamful. Cengkih kan. Wa hadzal baitu, dia kata, rumah ni ataupun syair ni, rumah. Hadzal baitu walahiquhu, dan yang berikutnya. Syair ni dan syair berikutnya, tak ada orang pun sebut, dia kata. Walam yazkuruhuma ahadun minasyurrahil mu'allaqah. Mu'allaqah
So aku dapati dia, waqad wajadtuhuma fi Dewan Imrul Qais. Didapati dia ada selepas bait yang lalu, ba'dal baiti as-sabiqi. Iltafatat. Makna dia dah ma'ruf. Ma'nahu ma'rufun. Makna dia berpaling lah. Dan dia termasuk fi'il yang apabila ada huruf jar dia berubah makna. Wa huwa one of the verb that allati yataghayyaru. Change dia punya maknaha dengan berubahnya huruf jar. Bitaghayyiril jari. Jari. Taghayyuri. Bitaghayyuri al-jar. So bait yang ke-19 kita dah lalu hari tu. Bait 19. Iltafata. Balik buka sendiri ya. Bait ke-19 ni. Unzur al-baita. Al-raqam at-tasi' asyara. Okay, nahwi, ke arah aku. An-nahwu tu sendiri ada banyak makna, ada 5 makna. Yaji'u datang dia dengan 5 makna. Fil lughah dalam dictionary. Dari segi bahasa mewakili lima'anin khamsatin. Lima makna. Satu maknanya jihah. Yang nombor satu mana? Jihah. Arah. Al-jihatu. Contoh kalau kita buat ayat. Tawajjahtu. Aku menghadap. Mengarah. To the direction lah kan. Jihad. Ke arah. So nahwa al-baiti. So maksudnya jihatal baiti. Nahwa mana? Jihatal baiti. Dan syair kita memang pakai yang ni pun. Wahwal muradu. Ini yang dimaksudkan dalam syair di sini. Wahwal muradu huna. Makna yang kedua ialah al-qasdu. Macam kita kata nahautu. So, naha yanhu. Naha yanhu. Macam da'a yad'u. So da'autu. Nahautu. Nahautu nahwaka. Maksudnya saya menuju kepada kamu. So qasadtu qasdaka. Qasadtu qasdaka. Saya menuju kamu. Dan yang ketiga, mana dia mislu. Contohnya, nahwu marartu, saya melalui seorang lelaki birajulin nahwika. Mislika kan? Birajulin mislika. Dan kita beritahu dia gitu kan, kalau mis ni dia fi ghayatil mubham tak? Perkataan mis ni fi ghayatil mubham. Fi ghayatil ibham. So bila dia ghayatul ibham dia nakirah lah walaupun dia diidhafahkan, sebab tu dia jadi kata sifat pula rajul. Misli, nahwi, misli. Kan mudhaf ilaih tu. Patutnya makrifah lah kan?
Sepatutnya tak boleh jadi kata sifat kepada rajul. Tapi ahli nahwu kata, perkataan mis ni dia fi ghayatil ibham. Yang keempat, mana dia miqdar. Al-miqdaru. Dalam bilangan, dalam ukuran. Contohnya nahwu, lahu, dia mempunyai di sisi aku. Aku berhutang dengan dia lah kan. Lahu indi, dia mempunyai di sisi aku. Nahwu alfin, 1000. Mana miqdaru alfin. Miqdaru alfin. Sebanyak kata. Sebanyak 1000. Ni dia butai ke kita butai ni? Biasa kita sebut lahu alayya. Sebab alayya mana kita butai. So lahu indi. Lahu pun maknanya saya memiliki, indi pun mana memiliki. Dua-dua memiliki. Tapi biasanya kalau sebut lahu tu mana dia yang mula-mula yang memiliki. Orang yang punya duit. Orang yang berhak. Ni. Jangan 1000 lah. Miqdar. Kadar. Dalam kadar 1000. Yang kelima apa? Kismu. Bahagian ya. Contohnya nahwu. Dia kata yang ni dalam 4 bahagian dia kata. Hadza ala arba'ati anha'in. So ala arba'ati aqsamin. Dan satu lagi nahwu satu lagi. Ilmu nahwu lah. So dia kata wasummiya ilmu nahwu wasummiya ilmu qawaidil lughah Arabiyah bizalika. Dengan perkataan nahwu. Dinamakan ilmu qawaid lughah Arabiyah bizalika. Sebab tasmiyah dia, sebab penamaan. Wasababu tasmiyatihi. Ini ada dalam riwayat dia kata maruya, apa yang diriwayatkan, cerita tentang bagaimana Sayyidina Ali, anna Aliyan, Ali yabna, sepatutnya tak boleh lah ni, sepatutnya inna Ali yabna. Gitu. Ali yabna, anna Ali yabna Abi Talib. Talibin radhiyallahu anhu lamma asyara ala, apabila dia mengarahkan, lamma asyara, dia mengarahkan kepada Abul Aswad Duali kan. So ila Abi Al-Aswadi Ad-Duali, cerita masyhur ni, untuk menulis nahwu, an yada'ahu, menulis nahwu, meletakkan kaedah nahwu. Kemudian Sayyidina Ali ajar dia. Mula-mula Sayyidina Ali sebut isim, wa 'allamahu al-isma. Kemudian mu tulis isim, kemudian mu tulis fi'il, kemudian mu tulis harf. Wa syai'an min al-i'rab. Dan ada sikit lagi lah dia kata i'rab yang ditulis, yang diarahkan oleh Sayyidina Ali. Kemudian dia kata, ikut ini. Follow this. Qala lahu. Lalu dia berkata kepada Abu Ali Aswad,
Abu apa tadi? Abu Abu Abul Aswad Ad-Duali, dia kata nahayanhu kan. So fi'il amar macam mana? Nahayanhu. Da'a yad'u. So ud'u. So unhu. Ikutlah cara ni, dia kata. Hazan nahwa. This way. Wahai Abul Aswad. Ya Abul Aswadi. So daripada saat tu digunakan perkataan nahwu jadi terminologi kepada qawaid al-lughah al-arabiyyah. So vocab-vocab yang lain dia kata pergi tengok syair yang ke-11. Yang tak mungkin kita akan tengok kembali lah dengan kesibukan kita. Saya pun nota-nota ni tak type kan. So bila duk tulis benda hak sama kan. Kalau dah type tu tertekan dan dah ada dah. Mudah nak ingat sikit. Banyak contoh-contoh ya. Okey, makna syair yaqulu innal mahbubata, sesungguhnya dia kata kekasihku telah berpaling kepadaku. Iltafatat nahwi wajihati. So dia ulang balik itu nahwi, saya tak faham. Dia buat jihati. Lalu terkeluarlah fahayafuhu, terkeluarlah wangian raihatuha. Terkeluarlah angin ataupun wangian seperti misla nasim, angin sepoi-sepoi yang bertiup daripada utara, timur, as-sabah. Apabila dia membawa, idza hamalat, angin itu apabila angin itu membawa raihatan, bau bunga cengkeh lah, karamfuli yang baunya harum, at-tayyibati. Bunga cengkeh sedap ke bang? Kena tumbuk, lepas tu pergi tabur biar angin. Tak pernah rasa lagi yang ditiup oleh angin dah. Bubuh kipas. So i'rab dia mudah kan? So iza zaraf. Zaraf mana mudhaf. Itafatat mudhafu ilaih. Mestilah fi mahalil jar kan? So nahwi zaraf. Mestilah muta'alliq dengan ni. Ini pun ada makna syarat. Tadawwa'a fi'il fa'il. Tadawwa'a fi'il rihuha fa'il. Fi'il fa'il jadi apa? Jawab ni kan iza kan. Nasima ni hal kepada dhamir ha tu. Ataupun rih tadi. Rih. Hal kepada rih. Ha pertama, ha kedua.
Okey. Iza zaraf. Ingat kalau zaraf dia mesti jadi mudhaf. Zarfun. Dia menjadi tempat kepada berlakunya perbuatan. Tempat ataupun masa kepada perbuatan. Sebab tu dia kata zarah kepada lima yastaqbilu minaz zaman. Bagi yang masa depan tak? Untuk mustaqbal lah nantinya. Az-zarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Zarah kepada mana? Yastaqbilu. Tadawwa'a lah kan? Tadawwa'a lah. Mana tadawwa'a tu akan berlaku. Izan ni kan dia kata dizarah kepada peristiwa atau kerja yang mustaqbal. So dia kata apabila dia iza apa tadi? Izal tafatat, bila dia berpaling maka terkeluarlah tadawwa'a. So mestilah dia zarah kepada yang ni lah. Minaz zaman, dan dia tu sendiri adalah idza zarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Dan dia adalah khafidun. Sebenarnya dia memajrurkan. Dia memajrurkan kepada fi'il syarat kepada syartihi. So syartihi ialah mana tadi? Ni lah kan iltafatat kan? Ni fi'il syarat lah. Dia tu sendiri syarat. Tapi ada makna zaraf kan? Ni fi'il syarat dia lah. Jadi dia kata dia ni at the same time dia ni khafiz. Khafidun. Maksudnya dia jarrun. Dia menjarkan. Menjarkan iltafatah lah kan? So ini mudhaf ilaih. Disyartihi, dan dia sendiri itu ialah mansubun. Bijawabihi. So dia syarat, dia zaraf, dia khafid ataupun jar, dia mansub. Dia nasab lah sebab dia zaraf. So zaraf dia nasab lah. Still nasab. So, bila dia nasab, siapa yang menasabkan dia? Ni lah. Tadawwa'an. Jawab dia ni kan. Ni jawab. So dia kata dia mansub, dia jadi mansub kerana jawab. Jawab syarat. Mansubun bi jawabihi. Ni dah ada lagi tu salihun li ghairihi. Li ghairi zalika, salihun li ghairi zalika. Selain daripada dia mansub, dia juga layak untuk makna lain daripada makna mansub ni semua ni, syarat ke. Sebab itu kan kita iza kan ada makna banyak kan. Iza zarfiyah, iza makna isim, iza makna harfi, kan. So dia ada banyak lah makna. So i'rab lain pun boleh pakai dia kata selain daripada i'rab ni. Cuba tengok hari tu saya sebut mana hari tu. Syair yang ke-24 hari tu dah ada. I'rab, dalam i'rab yang ke-24 syair 24 dah sebut dah perkataan salihun li ghairi zalika. Yang nak kata dalam Mughni Labib tu banyak sebut tentang i'rab idza.
Iltafatat fi'il madhi lah. Fi'il madhi daripada bab ifta'ala yafta'ilu. Dan dia tu syarat kepada iza. Mana fi'il syarat. Fi'il syarat syartu iza. Iltafata syartu iza. Kan kita kata dah ni syarat. Fi'il syarat. Fi'il syarat. Syarat lah. Fi'il syarat iza. Syarat kepada iza. Syarat nak kena jawab, jawab syarat. Dan ta tu ta ta'nis, ta yang ada sini, ta ta'nis. Wa ta'u li ta'nisi. Fa'il dia dhamir mustatilah. Taqdiruhu hiya ya'udu ila man yutahaddatsu anha, kan? Yang kita perkatakan tentang dia ini ganti nama diri yang ketiga. Third person ni kita kata man yutahaddatsu anha. Third person. Wal jumlatul fi'liyah min fa'il fi'il wal fa'il. So jadi apa sini kan? Sini mudhaf kan? Ni mudhafu ilaih, mestilah jar kan? Tapi oleh kerana dia tu ta'wil jumlah dia kira mabni kan? So fi mahalli lah fi mahalli jar. Fi mahalli jarrin disebabkan dia diidhafahkan kepada iza, diidhafah kepada dia. Bi idhafati iza kepada dia. So nahwi zaraf mengarah itu menunjukkan kepada arah. Arah makna tempat. So bila tempat dia zaraf makan. Dan zarah ni mesti milik kepunyaan fi'il tertentu. Dari segi makna tu kita tengok dia memang kepunyaan iltafata. So muta'allikin zarfu makanin muta'allikun bil fi'li qablahu, kan? Dan dia tu bila dia zaraf hukum dia mansub. Zaraf hukum mansub. Cuma nak tahu mansub tu tanda dia apa sini? Tanda dia tak kelihatan. Takdir je lah, muqaddar. Sebab mana-mana isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim sini. So dia awal-awal lagi dia dah dikasrahkan oleh ya. Sebelum masuk amil yang lain. Mana sebelum dia jadi zaraf lagi, dia dah dibaris bawahkan oleh ya. So, sebab tu kita kata dia ni muqaddarah lah. Kan? Wa alamatun nasbihi, tanda nasab dia ialah fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya mutakallim. Ya mutakallim. So tak boleh dizahirkan kepada apa? Tak boleh alif sini tak boleh. Kenapa? Sebab sibuk dengan ya ni kan. Sebab ya ni awal-awal lagi dia nak baris bawah. So mana'a telah melarang daripada dia dizahirkan, baris dia dizahirkan, kesibukan itu telah melarang. Istighalu mahalli, harakat yang sesuai dengan ya tadi, al-munasibati. Dan ya tu sendiri ialah dhamir muttasil kan, sebab dia bersambung. Dhamir muttasilun, dan dhamir semuanya mabni. Bila mabni i'rab dia secara mahalli. So fi mahalli jarrin. Dan dia jar kerana dia mudhafu ilaih. Idhafah. Tadawwa'a, ini bab tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. So fi'il madhi. So fi'lun madin. Rihuha mudhafu ilaih fa'il. Fa'il. Dan hal situ ialah dhamir muttasil. Dan dhamir, setiap dhamir mabni i'rab secara mahalli. So fi mahalli jarrin, dan dia dijar kerana dia mudhafu ilaih, so kerana dia diidhafahkan bil idhafati. Dan tadadda'a tu dah ada fi'il fa'il, maka jadi lengkaplah ayat jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah itu berperanan sebagai jawab kepada iza. Jawabu iza. So jawab iza perlukan ayat. So bila ayat dia la mahala laha minal
i'rab. Dan iza ni termasuk apa? Termasuk isim syarat yang ghairu jazim. Ghairu jazim. So bila dia ghairu jazim, so tak ada status i'rab lah kan. Untuk jawab dia nanti. So iza dan juga madkhul dia. Mana madkhul dia? Iza iltafatat lah. So iltafatat, iza dan juga madkhul dia dikira sebagai kalam yang baru kan. So kalam musta'nifun, kalam musta'nifah ini jumlah musta'nifah termasuk jumlah yang la mahala lahu minal i'rab. So kita guna lahu tu refer kepada kalam. Kalau dia tulis sini jumlah, sini akan jadi laha. La mahala laha minal i'rab. Nasim pula. Nasim as-sabah kan. So nasim di sini bukan maf'ul mutlak, tapi dia ganti maf'ul mutlak. So bila ganti maf'ul mutlak pun kita panggil dia maf'ul mutlak. Maf'ulun mutlaqun. Maf'ul mutlak. Kerana asal dia sini asal dia. Ni misla ni asal dia. Asalnya tadawwu'an misla nasimis sabah. Ini maf'ul mutlaknya. Asalnya tadawwa'a rihuha, dia telah mengeluarkan wangiannya ataupun angin dia dengan cara keluar tadawwu'an yang seperti kan angin sepoi-sepoi daripada timur. Kemudian dia kata wa huwa fil asal mudhafu ilaih. Asalnya dia mudhafu ilaih kan? Nasi ni asal mudhafu ilaih. Ni mudhafu ilaih. So dia asalnya mudhafun ilaihi. Kemudian dia hazafkan mudhaf dia. Buang misil dulu. Yang terletak sebagai misil ni jadi apa? Sifat kan? Kepada tadawwu'an kan? So al-waqi'a huzifa apa ni? Wa huwa fil asl mudhafu ilaih. Huzifa dihazafkan al-mudhafu al-waqi'u sebagai sifatan kan? Al-waqi'u sifatan li maf'ulin mutlaqin. Dan maf'ul mutlaq tu juga dihazafkan juga. Mahzufin. Ini pun dibuang juga. Tinggallah nasimi kan? Sini nasimi. Kan? Nasimi. Tapi sebab dia ganti kepada ini, so dia pun dibagi ataskan. Nasima. Kemudian dibuang masdar. Fahuzifatil masdaru. Fahuzifal masdaru. Kemudian sifatuhu. Buang masdar, buang sifat. Kemudian diganti mudhafu ilaih ni. Wa ukima digantikan mudhafu ilaih. Digantikan mudhafu ilaih ni di tempat masdar. Muqamahu. Fantasaba, maka dia pun ternasablah. Fantasaba seperti nasabnya masdar. Intisabahu kan? Intisabahu. Okay, dalam struktur tu nasim adalah mudhaf. Ni mudhaf. Ni mudhafu ilaih. So dia kata wan nasima ni mudhafun dan sabah mudhafun ilaih. Bila mudhafu ilaih mestilah majrur kan? Majrur. Cuma majrur tu muqaddar je lah kan? Sebab ada alif maksurah sini. So tanda jar dia wa alamatul jarri kasrah juga sebab dia isim biasa ni. Kasratun. Cuma takdir saja. Muqaddaratun alal alifi atas sini
li ta'azzuri. So perkataan ja'at sini. So ja'at fi'il madhi, fi'ilun madin, ta tu pun ta ta'nis, ta'u li ta'nis, dhamir tu dhamir mustatir, takdiru hiya ya'udu ila sabab. Maknanya sabab muannas lah. Semua angin-angin ni muannas bahasa Arab kan? Angin-angin ni muannas. So terbentuklah jumlah ja'at dengan fi'il dia, dengan fa'il dia, terbentuknya jumlah fi'iliyah. So kita nak kata dia tu sebagai apa? Yajuzu an takuna fi mahalli nasbi halin. Kan? Di tempat nasab hal kepada sobar. So dia kata hal kepada sobar. Hal kepada sobar. Ini mudhaf kan? Ini mudhafu ilaih kan? Ini mudhafu ilaih. Ini hal. Persoalan dalam nahwu, boleh ke tak mudhafu ilaih jadi hal, boleh ke tak mudhafu ilaih jadi sahibul hal? Sahibul hal ini ataupun zul hal. Ni hal. Tapi dia ni mudhafu ilaih. Ni mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih ni dia juzuk je kan? Maknanya dia bukan benda yang sebenar. Kalau kita kata kitabu Zaid. Kitabu Zaidin. Kan? Yang dimaksudkan kitab kau Zaid. Kitab lah kan? Nak bercakap tentang kitab. Kalau kita kata ja'a kitab. Telah datang kitab. So, amil kepada ja'a mana? Amil kepada kitab. Ja'a. Amil kepada Zaid. Kitab. Kan? Ja'a bukan amil kepada Zaid. So, kalau kita mari hal sini. Kan? Hal. Kalau kita kata hal kepada ni. Hal kepada Zaid. Sedangkan hal ni, amil dia mesti sama dengan Zulhan. Hal mesti sama amil dia dengan Zulhan. Betul tak? Ja'a. Ja'a Zaidun rakiban. So, amil rakiban ni juga ja'a. Kan? So, amil Zaidun juga ialah ja'a. So, maknanya Zulha dengan hal, amil dia mesti sama. Sedang sini Zaid, amil dia ialah kitab. Sebab dia dikasrahkan oleh kitab. So, mana mungkin dia kata boleh jadi gini? Kan? So dia kata wal jumlah fi'liyah yajuzu an takuna fi mahalli nasab hal. Hal kepada sobar. Dan boleh juga jadi jar. Ini clear lah kalau jar kan. Fi mahalli jarrin fi mahalli jarrin sifatun lis sobar ataupun sifatan antakuna hiya sifatan kan. Boleh jadi gitu ataupun fi mahalli jarri sifatin lis-sabab. Yang ni baru dia yang saya sebut dia clearkan yang ni. Wa innama tadi. Kalau dia kata ni sifat, masalahnya, mausuh tu sifat nakirah ni. Sabar tu makrifah. Yang ni dia tak jelaskan. Kau siapa? Yang ni dia tak jelaskan. Yang nombor 2 dia jelas problem dia. Ni wa innama jaza maji'ul hal. Kan saya kata tadi masalah tadi, sepatutnya dia tak boleh jadi hal kan? Kepada sabar, sebab sabar tu ialah mudhafu ilaih. Tapi kenapa diizinkan? Wa innama jaza maji'ul hal. Di sini dia kata boleh jadi hal kepada mudhafu ilaih
alal qaulil awal, berdasar kepada i'rab yang pertama ni, li'anal mudhafa, kerana mudhaf yang ini nasim tadi, nasim dengan sabar tu hak pula benda yang sama, kan? Nasim dengan sabar ni benda yang sama, ataupun juzuk dia. Juzuk dia. Mana sabar tu juga angin sepoi, antara nasim ialah sabar. So li'anna al-mudhaf adalah sebahagian daripada mudhafu ilaih. Juzuk dia. Maknanya angin sabar ni ada yang sepoi, yang tak tersepoi. So maknanya benda hak sama jugalah. Maknanya dia angin yang sama. So artinya dia mudhaf. Dia juga mudhaf. Hakikatnya dia juga mudhaf. Kama huwa zahir. Ni jelas lah dia kata. Zahir kepada orang yang tahu. Tak zahir, tahu macam mana. Sifat tu tak banyak. Macam mana boleh jadi tu? Macam mana boleh jadi sifat? Ni dah ada ni. Oh, cuba tengok. Rakam 11. Takut ada i'rab tu. Muka surat apa? I'rab, tengok i'rab. I'rab ja'at. Oh, makna jins lah. So makna jins tu maknanya nakirah lah. So alif lam tu alif lam jins. Sebab jins dia nakirah lah. Dia umum. So dia umum, alif lam jins. So dia tak jawab, dia suruh tengok. Mungkin yang ni dia tak beritahu kan? Yang sana. Yang 11. Yang hal tu dia tak beritahu kan? Sifat dia jawab, yang hal dia tak jawab kan? Ataupun sini dia tak i'rabkan hal. Ada tu dia kata nasab hal minas sabar. In kana alif lam li ta'rif. Tu aja. Wa yajuz an takuna fi mahallil jar sabar in kana alif lam lil jins. Itu jawapan dia. So dia tak bagi reason masalah ni. So masalah ni dalam nahwu ni, masalah mudhaf ilaih ni ada dalam kitab-kitab besar macam Syarah Ibn Aqil apa semua tersebut. So pertelikahan antara Sibawih dengan orang lain lah. Sibawih dia tak izinkan secara mutlak. Rasa-rasanya tak? Baik sama. So maknanya ertinya dia sini mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih nak jadi hal, mudhafu ilaih nak jadi sahibul hal, kena bersyarat lah. Bersyarat, bukan secara mutlak. Kalau Sibawih dia rasa dia izinkan secara mutlak saja. Cuba tengok Sibawih. Kita syartnya ke apa? 39? Mana tak keluar ni? Ni. So kita ada kita ada Sibawih. So dia kata boleh tak Nuhak berselisih dalam masalah hal kepada mudhaf ilaih. So katanya Sibawih
Dan Al-Farisi Yajuz, mutlakan lah, mutlakan boleh. So yang pakai bersyarat ni, ni lah lemon ni. Yang ni Ibnu Malik termasuk Alfiyah tadi. Mana tahaqqaqa ahadus syurut, ada 3 syarat. Salah satunya tadi dia jadi juz. Jadi juz kepada mudhaf. Ni dalam syarah-syarah ni lah, syarah-syarah apa? Syarah-syarah Alfiyah Ibnu Malik. So kalau syarah Alfiyah tu dia sebut juga, tapi dia tak sebut ikhtilah ni. Ni syarah orang lain lah sebut ikhtilah ni. Ikhtilah nama surah. Yang tu kena beli tu apa? Yang jadual Ustaz Ali tu. Cari. So biraya ja majrur. Ja majrur muta'alliq dengan fi'il ja'at. Mudhaf. So raya mudhaf. Karamfuli mudhaf ilaih. Ini mudhaf aja kan? Mudhaf ilaih. So yang ni pun sikit aja ada lagi. Kita boleh berhenti dah. Ni satu page ya, silap saya. Kan? Nak baca ni? Baca lah. 40 kita berhenti sini. Iza kultu hati. Apabila aku berkata datang ke sini. So datang ke sini hati. Ta'ali. Nawwilini. Apa nawwilini? Bawah situ a'tini, berikan kepadaku. Yang berikan dirimu kepadaku lah. Mari sini dan berikan dirimu kepadaku. Lalu dia pun bergoyah-goyah. Tamayalat alayya. Sama yang dengan tadi juga. Hadim al-kashhi rayyan mukhalqali. Dalam keadaan dia, pinggan dia tu gamping dan kaki dia tu pun berisi. Hati tengok, makna hati tu tengok dalam kultu, tengok pentaklilan dia, unzur i'lalahu pada bait yang ke-20. Dah berlalu, asalnya qawala. So hati, tengok bait rakam, unzur al-baita, rakma, apa ni? Al-hadi wa ishruna kan? Rakam al-hadi wa ishrina. Apa ni? Nawwilini. So a'tini. Nawwala yunawwilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'il fa'ili. So nawwili. Nawwilini. Wanzur syarha baqi al-mufradat. Tengoklah dia kata syarah-syarah. Pensyarahan tentang mufradat-mufradat yang lain lagi tu dalam bait yang ke-38. So makna dia, berkata penyair, iza qultu li mahbubati, apabila aku berkata kepada kekasihku, makkinini, makkana yumakkini, makkana yumakkinu, makkini, beri apa? Berikan
tempat, berikan kedudukan, berikan perkara sesuatu yang memungkinkan dia ni boleh melakukan sesuatu. Sini mana berikan apa yang aku nak. Biar berikan sesuatu yang memungkinkan boleh tertunainya apa yang aku mahu. So makini ni mimma uridu, apa yang aku nak. Lalu dia pun berilah. Lalu dia mencondongkan diri dia, tamayalat, ke arah aku, nahwi, menyahut, dalam keadaan dia menyahut, mulabbiyatan, permintaan aku, talabati kepada dia. Minha, dalam keadaan fi halati dumuri, rampingnya kedua pinggang dia, kashhaiha, dan dalam keadaan imtilai, penuhnya saqaiha, kedua betis ataupun kaki dia berisi dengan daging. I'rab iza sama dengan tadi. So iza mana zaraf. Bila iza, jawapan dia tamayalat sini kan. So i'rab dia sama dengan i'rab yang atas tadi. So iza zaraf kepada lima yastakbilu minaz zaman. Dan iza tu juga ialah huruf jar, khafidun. Jar kepada penjar, yang menjarkan kultu. Yang ini kepada fi'il syarat dia, li syartihi. Dan at the same time, oleh kerana dia zaraf, dia mansubun. Tapi dia mansub ni mestilah mansub ataupun zaraf kepada fi'il. So fi'il di sini ialah fi'il tamayalat. Mansub disebabkan oleh jawab dia, ni tamayalat tadi. Dan boleh di-i'rab cara lain pula. Salihun li ghairi zalika. Iza kalimah mabni, mabniyun, mabni pula dengan harakat sukun kan. So alas sukun ni kita panggil fi mahalli nasab, di tempat nasab. Qultu fi'il dengan fa'il, dhamir baris tu dhamir baris, fa'il dia dhamir baris, dan terbentuknya jumlah fi'liyah. Wal jumlatu fi'liyah tu di tempat mudhaf ilaih, iaitu di tempat jarlah, fi mahalli jarin kerana dia mudhaf ilaih. Iza mudhaf, bila dia disandarkan bi idhafati iza ilaiha, kerana disandarkan iza kepada dia. Hati fi'il amar, fi'lu amrin. Setiap fi'il amar ukur dia mabni kan. So mabniyun, cuma mabni dengan apa? Dengan baris apa? Sini dia kata mabni dengan hazaf nun. Sebab perempuan, patutnya hatina kan. Hazaf nun. Ala hasfin nun ni, kerana dia bersambung dengan litisalihi, dengan ya muqatabah. Ya situ, ya panggil ya muqatabah. Ya ganti nama diri yang kedua untuk muannas. Biya al-muqatabati al-muannasi. Dan ya sendiri ialah, ya ni ialah dhamir muttasil. Dhamirun muttasilun di tempat, oleh kerana dia fa'il kan. Fa'il memang di tempat rafa' lah, sebab dia dhamir. So fi mahalli raf'i fa'ilin. Di tempat rafa' fa'il. Tengok baik di rakam 21. Terbentuklah jumlah fi'liyah sebab ada fi'il, ada fa'il. Pada hati ni jadi jumlah fi'liyah. Cuma jumlah fi'liyah tu status dia apa? I'rab. Sini status dia. Sini kan. Status dia mestilah makulah kepada ni kan. Makulah kepada kultu ni. So mestilah dia di tempat maf'ulun bih. So dia fi mahalli nasbi makuli qaul. So di tempat nasab makul qaul. Makul qaul ni ialah maf'ulun bih lah kan. And then nawili ni mesti ataf kepada hati. Nawili fi'il amar juga. Fi'lu amrin, setiap fi'il amar ukur dia mabni. So mabniyun, cuma mabni dengan apa sini? Sama juga mabni dengan hazaf nun, kerana dia bersambung dengan litisalihi biya'i muannasati al-muqatabati. Dan ya di situ ya dhamirun muttasilun fi mahalli raf'i fa'ilin. Dan nun yang ada pada nawili ni, tadi ni panggil nun
wiqayah. Nun protection, lil wiqayati, melindungi daripada fi'il menerima baris bawah. Dan ya selepas ni tu dah ya mutakallim. Ya mutakallim sebagai, dan dianggap sebagai dhamir muttasil, bukan munfasil, fi mahalli apa tu? Fi mahalli apa dia? Sebab dia maf'ul bih kan? So fi mahalli nasbi maf'ul bih lah. Fi mahalli nasbi maf'ul bih. Dan jumlah ni dia kata badal kepada jumlah hati. So hati makna dia nawili ni. Wa hadhi jumlah tu ganti kepada badalun, kepada jumlah yang hati sabiqah. Ataupun mungkin dia tu sebagai takkid saja. Taukidun li jumlatis sabiqah. Tamayalat fi'il madhi, ta fi'ilun madin, ta yang ada pada dia ta ta'nis, dhamir yang ada pada dia iaitu dhamir muttasil tu, dhamir yang dalam tu, dhamir hiya tu ialah dhamir mustatir. Dhamir mustatir, takdir dia hiya, takdiru hiya, yang kembali kepada man yutahaddatsu anha. Jumlah fi'liyah yang terbentuk daripada tamayalat ni ialah jawab kepada iza. So jawabu iza. So jawabu iza tadi dia kata iza tu bukan iza jazam kan? So la mahala laha minal i'rab. So alayya mestilah muta'alliq dengan tamayalat. So jarun majrurun muta'alliq bil fi'li qablahuma. Hadim hal. Halun kepada fa'il tamayalat iaitu huwa, hiya. Min fa'ili tamayalat, yang tersembunyi, mustatiri, sifat kepada fa'il kan. Dan dia tu mudhaf, mudhafun kash mudhaf ilaih lah. Wal kashfu mudhafun ilaihi. Dan seperti yang disebut di atas tadi, idhafah isim maf'ul, kerana asal dia hadim bermakna hadimun mahdumun kan? Hadimun bermakna mahdumun. Li naibi fa'ili, kepada naib fa'il dia. Kash naib fa'il, naibun fa'il. Raya halun yang kedua. Halun saniyatun. Hal ni mu'annas Hal mu'annas. Hal boleh pakai dua nah. Hal boleh pakai mu'annas muzakkar. Halun. So hal sebab dia kata saniyatun. So halun saniyatun min fa'il tamayalat. Dan dia nasab, mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alifi li ta'azzuri wa huwa mudhafun mukhalkhali mudhafun ilaihi, idhafah sifat musyabbahah kepada fa'il dia. Min idhafati sifatil musyabbahati li fa'iliha. Wallahu a'lam bishawab.